Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita membincangkan hukum tajwid yang terdapat dalam juzuk yang ke-13 surah yang ke-14 surah Ibrahim. Dan kita akan berbincang tentang ayat yang ke-44. Untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua. Di papan putih belakang saya akan menjelaskan hukum-hukum tajwid yang terdapat padanya. Bermula dengan bacaan isti'azah ataupun ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah yang pertama yang kita jumpa ialah wa anzir, iaitu bermula dengan wa alif wa hamzah alim nun. Nun sakinah bertemu dengan huruf zar adalah huruf ifa. Maka kita akan baca dia dengan ifa hakiki. Ifa terbagi kepada tiga, iaitu wusta, kemudian kubra dan sugra. Wusta ni tengah-tengah. Kalau kubra cenderung pada izhar, kalau sugra cenderung kepada idgham. Jadi bacaan ifa adalah antara izhar dengan idgham. Jadi wusta ni tidak cenderung mana-mana, di tengah-tengah. Wa anzir, baik, zar ra disukunkan kalau kita sebut dia saja. Bila nak menyambung ra ya ri bertemu dengan alif lam syamsiah. Perhatikan huruf alif lam syamsiah, lam tak ada tanda sukun, nun ada tasydid. Dan nun bila bertasydid dia wajib didengungkan. Maka pertama kita idgham syamsikan ra kepada huruf nun yang bertasydid dengan idgham syamsi dan berserta. Plus ni berserta, campur dengan berserta dengan wajibul gunnah dengan dengung dua harakat. Wa anzirin nasa, nas ataupun kita berhenti nas. Kalau kita nak sambung dengan yaum tu rin an-nasa yaum, itu maknanya nun alif dibaca dengan mak asli, sin alif sa, ya alif ya bertemu dengan waw. Waw sebelumnya terdapat huruf berbaris alif. Waw apabila sebelumnya terdapat huruf berbaris waw, dia huruf mat, dia baca dengan mat. Tetapi bila dia sebelumnya berbaris alif, maka waw tu ada tanda sukun menunjukkan dia bersifat lin pada masa itu. Tak boleh dibaca dua harakat, kena dengan bacaan lin. Maksudnya dibaca dengan mudah dan lembut, menyebutnya yaum, ataupun dia saja yau, baik berhenti dengan mim, yaum. Tapi kita nak menyambung mim dengan ya, tak ada apa hukum, terus saja sambung yauma ya'tihim ya. Perhatikan ada mad asli dua harakat. Him kalau kita berhenti kita baca dengan istilah syafawi. Tapi oleh kerana mim ini berbaris waw, kalau kita berhenti kita sukunkan, baca dengan istilah syafawi. Tapi bila kita menyambung himul mim waw alif lam kamariyah, izah kamariyah pada lam, mim waw lam mul. Yatihimul azab, baik, kalau kita berhenti pada ba itu kita sukunkan, dia akan melantun. Tapi kita tak berhenti di sini, kita baca za itu asli, bawa bu sambung dengan fa, al-azabu fayakulul ladzin fayaku, dibaca dengan asli, lam bertemu dengan alif lam samsiah. Kalau ada lam memang huruf samsiah. Jadi maknanya dia bertasydid. Di dalam samsikan dia lul, lam alif la zaliyah, ada ya mak asli dua harakat. Nun dengan dha tak ada apa hukum, terus saja semua. Allazina zalamu, mu dibaca dengan mak asli dua harakat, alif mustadirah. Ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Dia bagaimana bentuk alif itu? Atasnya ada kepala huruf ha, ha yang kecil saja. Ha yang bulat tu, macam nombor 5 Arab tu. Tapi ni ha kecil. Saya suka gunakan huruf ha kecil atas alif itu, sebab kita dalam tulisan Arab ni kita mengeja huruf. Jadi kita sebut sini huruf. Okey. Rabbana akhirna. Baik. Rabbana saya baca panjang na tu kerana saya menyambung terus dengan hamzah sana. Akhirna, baik, na sana dia baca dua harakat saja. Baik, sini kenapa panjang? Kerana huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimat secara berpisah, munfasil, maksud berpisah. Dan dia adalah mat jaiz munfasil, dia boleh baca 4 atau 5 harakat. Kalau berhenti padanya 2.
Jadi saya berhenti dekat sini pada na pun bertemu dengan hamzah juga dengan mat jaiz munfasil. Kalau saya berhenti di sana saya baca dua. Ila pun sama juga, kalau saya berhenti padanya saya baca dua juga, dia mat jaiz munfasil, iaitu huruf mat bertemu dengan hamzah. Huruf mat bertemu dengan hamzah. Nampak? Huruf mat bertemu dengan hamzah. Bila kita baca panjang, Rabbana akhirna ila ajal. Anda kita baca panjang, bila sambung 4 atau 5 harakat. Hamzah alif jim alif ja, tanwin bertemu dengan huruf qaf, dia adalah ifa hakiki sugra. Tadi kita jumpa ifa hakiki wusta. Baik, sini kubra, sugra pula. Tadi wusta pertengahan. Sugra cenderungnya pada idgham huruf qaf dan kaf. Baik. Selepas kita tu hendaklah dibaca dengan dengung ifa ni. Sama ada wusta ke sugra ke kubra, hendaklah baca. Ajalin qari, ri dia baca mak asli. Tanwin bertemu dengan nun, nun adalah huruf idgham kamil, hendak baca dengan idgham ma'al gunnah dengan dengung dua harakat. Qaribin nujiba da'watak. Baik. Nujiba da'watak. Apa maksudnya? Iaitu ba ini adalah huruf qaqalah, dia di hujung kalimah, dibaca wasal dengan kalimah. Faham? Maknanya dibaca wasal antara kalimah dengan kalimah. Ini dibaca wasal antara suku kata dengan suku kata di tengah kalimah. Ini di hujung kalimah. Baik, kalau saya berhenti saya tetap bacakan kubra, nujiba. Tapi bila saya sambung dengan nujiba da'wataka, dia tak sampai taraf sugra. Dan pasti dia bukan kubra sebab kita tak berhenti padanya, maka dipanggil qalqalah mutawassitah. Da'wataka tak ada hukum. Wa nattabi'ir rusul, ada di sini ain bertemu dengan alif lam ra, iaitu idgham syamsikan ain pada ra. Wattabi'ir rusul. Qaf lam ya waqaf kafi, aula ni berhenti, kita berhentilah. Kalau sambung pun tak jadi hal, tidak akan menjadi salah bacaan kita itu. Tapi kalau kita bersambung, tentu kan tidak ada hukum di sini. Terus saja sambung. Ar-rusula awalam. Awalam hamzah alif a wa alif wa lam alif mim, mim tak bertemu dengan mim, tidak bertemu dengan ba. Dibaca dengan izhar syafawi, ada tanda izhar itu. Kepala ha ni menunjukkan bacaan izhar pada mim. Pada mim takunu, ku dibaca dengan asli dua harakat. Nu pula sama macam mat jaiz bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Tapi hari ni huruf waw, tadi huruf alif aja semua. Huruf alif ni huruf waw pula. Huruf mat juga. Kenapa kita cakap huruf mat? Kerana sebelumnya dapat huruf baris waw bertemu dengan hamzah. Ada alif mustadirah juga, itu tidak dibaca, ada pada tulisan saja. Dan hamzah alif qaf, qaf huruf qalqalah berada di tengah kalimah, dia jadi qalqalah sughra. Antara suku kata dengan suku kata. Sini antara kalimah dengan kalimah jadi mutawassitah. Ni antara suku kata dengan suku kata jadi qalqalah sughra. Sim ada mim, mim sukun, dia akan dibaca dengan izhar syafawi kerana sebenarnya bukan huruf mim, bukan huruf ba. Tawa mim bertemu dengan mim, kali ini mim bertemu dengan mim. Tadi mim bertemu dengan ta, ni mim bertemu dengan mim. Hendaklah dibaca dengan idgham syafawi, mengidghamkan mim yang sukun itu kepada mim yang berbaris itu, dan dibaca dengan dengung dua harakat. Dia juga dikenal dengan nama idgham mislain shaghir, IDMS tu. Idgham mislain shaghir. Dia kategori dia sama seperti idgham mutamatsilain shaghir kerana dia mim mempunyai hukum tersendiri, dia bezakan sedikit. Dari segi kriterianya mim sama huruf, sama marah, sama sifat, sama dengan idgham mutamatsilain shaghir. Okey? Baik, faham tu Mim ya nun, nun sukun bertemu dengan huruf qaf sama juga. Iaitu tanwin bertemu dengan huruf qaf, ifa hakiki sugra dengan dua harakat. Qaf alif ba, ba huruf qalqalah duduk tengah kalimah, qablu. Duduk tengah kalimah antara suku kata qaf dengan qaf suku kata lu. Maka jadi qalqalah sugra juga. Dan mim alif ma, ada alif ma asli. Lam alif la kaf wa mim bertemu dengan mim sekali lagi, idgham syafawi dengan ataupun idgham isra'il dengan dua harakat. Malakum min ifa hakiki wusta juga. Zai, huruf zai pun sama, huruf zal pun sama. Waw alif wa, ada alif huruf mat, lam disukunkan. Dia buang baris dia. Min zawal, itu ayat yang keberapa? Ayat yang ke-44. Selesai, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Di sini tadi saya silap baca da'wataka. Kalau kita nak berhenti da'watak, okey. Kita betulkan balik semula. Ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Sampai situ kita berhenti. Jangan berhenti kat sini. Okey. Baik, selesai. Sadaqallahul azim. Kita lihat apa maksud ayat yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ayat, maksud ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan berikanlah peringatan kepada manusia. Siapa ni? Bila sebut manusia, semua sekali. Semua manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka, iaitu kepada umat Nabi Muhammad, seluruh manusia. Bukan kalau umat Nabi Musa, Bani Israel ni. Umat Nabi Isa, iaitu siapa dia? Iaitu kaum-kaum Nasrani. Syuaib, apa dia? Samud, kaum Ad, semua tu. Jadi dia untuk kaum-kaum tertentu, tetapi Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Baik, maka berkatalah orang-orang yang zalim tadi, mula-mula, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab pada mereka, iaitu hari kiamat ataupun selepas mati. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, berilah tempoh kami, kembalikanlah kami ke dunia. Orang-orang kafir tu bila dah menghadapi ada api neraka, ada syurga, dia dah tahu dia tak masuk syurga sebab dia menafikan adanya syurga, ada balasan Allah, balasan baik Allah itu, maka dia tidak masuk syurga. Dia pun minta pada Tuhan, ya Tuhan kami, berilah tempoh kepada kami, kembalikanlah kami di dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit, walaupun dalam satu saat lah, waktu yang sedikit. Sebab apa? Dia nak bertobat. Dia bertobat, lepas tu dia nak beramal soleh. Dia berasa dengan waktu yang sedikit dia boleh beramal soleh. Nescaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti para rasul. Pada masa itu dah tak ada dah. Kepada mereka dikatakan apa? Allah katakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahawa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Maksudnya dia tak akan masuk neraka. Dia perasan dia menyembah berhala, dia akan masuk syurga. Berhala dia boleh tolong, berhala dia pun buat tak tahu je kat dia, kan? Sama ada berhala itu dilukis ke atau dibentukkan daripada bahan-bahan makhluk Allah juga, digunanya makhluk Allah, dia nak sembah. Jadi di akhirat besok tidak ada jalan lagi, nak balik ke dunia pun tak boleh. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam siri yang berikutnya, insya-Allah.